Setengah masyarakat tak nak terima hadis dhaif sebagai fadail amal. Mereka hanya menerima hadis sahih sahaja sebagai amalan. Tak kena tu, salah tu. Salah. Nah, hadis dhaif kita boleh sandar dekat Nabi lagi, hadis dhaif. Boleh. Hadis yang tak boleh sandar dekat Nabi adalah hadis maudhu', hadis palsu. Tak boleh kata ni hadis ni Nabi cakap, tak boleh, sebab hadis tu maudhu', hadis palsu. Tapi kalau hadis tu hadis dhaif, kita boleh sandar kat Nabi dengan maksud Nabi bagi tahu. Sebenarnya Nabi yang bagi tahu. Tahu tak? Dalam hadis Nabi bagi tahu. Hadis tu hadis dhaif, boleh sandar kat Nabi. Kenapa boleh kita sandar kat Nabi? Sebab memang Nabi yang cakap. Betul, kita boleh sandar kat dia. Habis dhaif tu, apa dhaif tu? Dhaif tu dari segi riwayat tu, periwayatan, dari segi sanad tadi tu. Ada orang-orang daripada start zaman Nabi SAW sehingga kita sehingga zaman tamat zaman periwayatan, waktu tu ada orang yang diragui atau dipertikaikan. Orang ni pelupa, atau ada para sahabat ataupun siapa yang meriwayatkan lah. Para sahabat ke, sahabat ni pelupa, sahabat ni gini, sahabat ni gini, sahabat ni gini. Ada masalah dekat sahabat tu. Tapi taklah sampai kata palsu. Cuma diragukan sedikit, dipertikaikan sedikit. Maka turun daripada martabat sahih kepada hasan, atau mungkin turun kepada dhaif. Tapi kita boleh sandar lagi kata Nabi cakap. Kenapa kita? Tahu tak? Apabila Nabi tak bagi tahu, kita bagi tahu, kita kata Nabi tak cakap gitu. Kita kata Nabi cakap, sedialah tempat kat neraka. Nabi kata, sedialah tempat kamu di neraka. Apa yang aku cakap, apa yang aku tak cakap, orang reka, dia kata aku cakap. Nabi kata, sedialah tempatnya di neraka. Jadi tak boleh kita reka. Tapi hadis dhaif boleh kata ni hadis dhaif. Tahu tak maksud hadis tu apa? Hadis tu maksud perkataan Nabi. Mudah-mudah kata perbuatan Nabi. Jadi kalau lah kita kata hadis dhaif, kita kata perbuatan Nabi lah, ataupun perkataan Nabi. Bila ianya perkataan Nabi, kenapa pula tak boleh pakai? Kalau kata tak boleh pakai, kalau tak boleh pakai, itu bukan perbuatan Nabi, itu bukan perkataan Nabi, itu hadis maudhu'. Sebab tu tak ada masalah kita kata hadis dhaif. Kita bercakap hadis dhaif tak ada masalah, sebab kita boleh sandar dekat Nabi. Cuma dalam masalah hadis dhaif, para ulama' dia letak beberapa peraturan. Kalau hadis dhaif, tak boleh buat dari segi akidah. Tak boleh buat. Hadis ahad antaranya yang tak boleh. Hanya hadis mutawatir, hadis sahih saja yang boleh diambil sebagai akidah. Hanya itu saja. Hadis lain pada tak boleh. Berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan kata apabila Nabi SAW tanya kepada seorang jariah, hamba, aina Allah, di mana Allah? Dia kata di atas, Allah di atas, di langit, di atas. Maka Nabi kata dia adalah mukminah, perempuan beriman, hamba ni, maka bebaskan dia. Maknanya Allah duduk kat atas ke? Hadis tu adakah ulama' kita ahli sunnah wal jamaah terima dari segi untuk jadikan akidah? Tak terima. Sebab hadis tu bukan sahih gitu. Ada dipertikaikan hadis ahad ke hadis bawah daripada tahap hadis sahih, iaitu tak boleh nak diambil sebagai akidah. Itu dia punya ulama letak tahap tu. Kerana hanya bab akidah saja sahih saja, berkaitan dengan pegangan kita. Tapi berkaitan dengan hukum, kadang-kadang hadis hasan pun boleh ambil juga. Hadis yang rendah pada sahih. Sebab dia ada hasan, dia ada sahih, dia ada hasan, dia ada dhaif. Dhaif pula banyak, dhaif jiddan, semua ada macam-macam dhaif. Jadi kita boleh kata hadis sahih Nabi yang bagi tahu. Kita boleh kata hadis hasan Nabi yang bagi tahu, sandar dekat Nabi. Dan kita juga boleh kata hadis dhaif Nabi bagi tahu. Cuma kita tak boleh kata hadis maudhu' Nabi yang bagi tahu, tak boleh. Sebab hadis maudhu' tu hadis palsu. Bila boleh kita kata Nabi bagi tahu, bolehlah pakai. Kenapa pula tak boleh? Cuma tak boleh buat akidah ya. Kadang-kadang tak boleh jadi hukum. Tak boleh jadi hukum yang hukum macam contoh batal solat. Itu hukum-hukum tak boleh. Dia kena hadis tahap yang tertentu yang boleh jadi hukum. Kalau dhaif tak boleh jadi hukum. Tak boleh pegang jadi akidah dengan hadis tadi. Tapi nak beramal, itu yang kita sebut fadail amal tadi tu.
untuk amalan, untuk kelebihan, buat gini, maka fadilatnya seumpama setahun berpuasa, setahun sembahyang dan sebagainya. Itu fadilat untuk menggalakkan orang. Tak ada masalah, boleh pakai. Kenapa pula tak boleh pakai? Jadi kalau orang tak pakai, kita tanya je dia, hadis dhaif tu hadis Nabi tak? Tu dulu. Sebab kalau dia tolak hadis dhaif, dia tolak, dia kata bukan daripada Nabi, mana boleh hadis dhaif daripada Nabi? Hadis dhaif daripada Nabi, cuma tak boleh nak dibuat berkaitan, tak boleh pegang berkaitan dengan akidah je dan berkaitan dengan hukum-hukum. Yang lain tak ada masalah. Jadi orang yang tak nak menerima hadis dhaif sebagai fadail amal, biarlah, dia dah rugi. Dia yang rugi. Kita tak rugi apa. Sebenarnya boleh pakai. Ya, boleh pakai. Boleh pakai hadis dhaif kerana hadis tu daripada Nabi juga.